Dari Iman Plus untuk anda. Terimalah. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni ialah siri podcast terbitan Iman Plus yang membincangkan mengenai isu mental health, psikologi dan psikiatri. Saya Zumar Ali, hos anda pada hari ini untuk episod 5 yang bertajuk How to Live in an Anxious World. Topik ini dibincangkan bersama dua orang tetamu jemputan, Aiman Amri, seorang mental health advocate dan penulis buku How Are You dan Pendiam terbitan Iman Publication, dan Aiman Azlan, seorang youth mentor dan penulis buku Unshakable, Unbreakable dan Unfollow the Flow terbitan Iman Publication. Sebelum bermula, ingin diingatkan bahawa episod ini akan menyentuh isu-isu berkaitan dengan penyakit mental seperti depression dan anxiety disorder. Jadi ia mungkin sensitif dan boleh menjadi trigger untuk anda. Anda dinasihatkan untuk mendengar episod dengan berhati-hati. Podcast ini ialah sekadar memberi maklumat umum mengenai mental health. Ia sama sekali tidak boleh dijadikan pengganti kepada rawatan mental health. Sekiranya anda memerlukan rawatan, sila dapatkan dari pakar psikiatri di hospital yang berdekatan dengan anda. With that, selamat mendengar. Dalam episod How to Live in an Anxious World ini, Aiman Amri dan Aiman Azlan akan merungkaikan kepada kita bagaimana kita boleh berperanan sebagai rakan yang baik untuk circle kita yang menghadapi masalah stres, anxiety dan depression. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni? Perasaan apa? Perasaan apa ni? Perasaan apa ni? Thank you Aiman Azlan dan Aiman Amri kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Aiman busy dengan praktikal, Aiman Amri busy dengan anak-anak. So really appreciate your time, dan pada malam ini saya harap sangat semua yang mendengar akan mendapat manfaat pada malam ini. Kita berbual mengenai how to live in an anxious world. Selalunya kita selalu bertanya tentang diri kita kan, macam mana kita nak hidup dalam anxious world. But kali ni pada malam ni kita try dapatkan satu perspektif pula bagaimana kita dengar sebagai seorang rakan pula. Baik Aiman Amri dan Aiman Azlan, is a bit awkward nak kena sebut nama penuh, but that's the thing that we have to. Inilah juga perks kita kumpulkan temukan kedua-dua penulis ni, Aiman Amri dan Aiman Azlan. How to live in an anxious world, stress dan anxiety. Kedua-dua topik ni, kedua-dua isu ini, saya yakin Aiman Amri dan Aiman Azlan banyak bualkan benda-benda ini di social media, di maybe online course anda, di talk, dan juga perbincangan ini juga mungkin berlaku bersama-sama dengan follower anda ataupun kita kata klien yang datang kepada klinik counselling yang diuruskan oleh Aiman Amri dan Aiman Azlan. It's a very struggling, it's an emotional struggle kepada kita manusia, dan isu juga adalah kita tak boleh nak detect benda ni. It's really hard to detect kerana simptom dengan signal untuk stress dan anxiety ni, Aiman Amri dan Azlan, is silent. Memang sukar untuk kita pinpoint apakah signalnya. Kalau macam luka, kita boleh nampak it's a wound. Tapi kalau stress and anxiety ni, it's really hard. Jadi soalan pertama yang saya ingin tunjukkan pada Aiman Amri, mungkin Aiman Amri boleh bukakan kepada semua. Apakah dengan kehidupan yang penuh dengan kegelisahan ini, apakah dan apakah contoh-contoh reason ataupun contoh-contoh penyebab kepada rasa stres dan gelisah, kalau kita boleh kecilkan skop dia dalam kehidupan remaja sekarang ni, Aiman Amri. Aiman Amri ke Aiman Azlan? Ya, Aiman Amri. Okay, alright. Sebut nama bapak lah senang. Amri. Ingat zaman sekolah dulu tu Aiman Azlan ada tiru nama kali. Okay, tak apa. Soalan yang bagus lah. Yelah, aku pun lahir dulu, mana ada orang lahir sekarang. Lahir sekarang baby. Sorry. Okay, teruskan. Okay, so bila soalan ditanya mengenai apa faktor yang membuatkan seorang tu rasa stres dan gelisah, especially pada umur remaja kan. Pertama sekali kita kena faham dulu, ni tak boleh panjang sangat kan. Sebab kita banyak benda tanya, kalau cerita panjang nanti Aiman Azlan tak boleh cakap, which is the point lah. Iaitu gelisah dan stres sebenarnya dia adalah benda yang bukannya buruk tau.
Kita kena ada mentality dulu bahawa gelisah, stres ini semua adalah sebahagian daripada manusia. Kita semua kena ada rasa gelisah, kena rasa stres, rasa takut, rasa sedih, rasa marah, rasa gembira dan sebagainya. Itu memang sebahagian daripada emosi manusia. Cuma yang menjadikan sesuatu emosi ataupun biological reaction dalam badan kita ni yang menjadi negatifnya adalah bila dia mula severe. Bila severity-nya melebihi daripada kemampuan. Rasa gelisah. Okey, contoh Aiman Azlan kan cerita pasal bak kahwin. Takut kot nak jumpa bakal mertua. Zuma tak kahwin lagi kan? So nanti nak jumpa bakal mertua atau nak akad nikah tu takut kot. Tapi takut tu normal. Tapi kalau takut tu sampai tahap kita kena panic attack, sampai kita sakit dada, sampai hilang selera makan, tak boleh nak tidur, tengah tidur terbayang muka bapak mertua macam, kau nak kahwin dengan aku ke? Dia terbayang selalu kan. Maka itu satu jadi masalah lah, satu benda kita kena selesaikan. So antara faktor yang menyebabkan individu kenapa seseorang individu ni boleh, especially remaja lah, kita ambil perspektif remaja boleh ada faktor gelisah, stres semua ni. Kalau ikut daripada buku Toxic Stress, Child Toxic Stress, The Deepest Well, daripada satu buku yang sangat best lah. Dia cerita macam mana adverse childhood experience, iaitu pengalaman kanak-kanak yang buruk memberi kesan kepada dia punya kesihatan fizikal dan mental bila dia besar. Satu point yang dia sebut kat situ adalah apabila dia cerita mengenai faktor hormon, iaitu hormon kortisol, iaitu hormon yang buat kita stres ni, di mana dia muncul pada satu severe daripada biasa, maksudnya banyak daripada biasa. Yang kedua, pada umur yang tidak kena. Maksudnya, budak-budak zaman sekarang, especially remaja, apabila merasa rasa gelisah, mereka merasai atau mengalami pengalaman yang sepatutnya tidak dialami pada umur dia. Contohnya, stres kelas online, stres putus cinta, stres kena marah dengan cikgu ataupun stres kena tak siap kerja, benda-benda kan. Di mana tahap stres yang diorang alami tu melebihi daripada umur diorang patutnya boleh handle. Sebab semua orang stres. Tapi bila dia melampau daripada sepatutnya umur yang dia boleh, contohlah kita ambil macam nilai lah kan, contoh macam dewasa boleh ambil stres banyak ni, remaja stres banyak ni. Tapi budak zaman sekarang ni, sebab persepsi tu yang tinggi, yang pertama ialah baca social media, dia sebut perkataan anxiety pasal ni, dia awareness lebih tinggi. Dan maka kadang-kadang dia punya, bila awareness makin tinggi, dia proses tu lebih kuat, emosi lebih sensitif dan sebagainya. So dia perceive emosi stres dengan gelisah tu sama tinggi macam dewasa. Sedangkan kemampuan macam ni je. So itu sebagai introductory lah. Sebab saya tahu banyak lagi soalan lain. Aiman Azlan pun macam, dia ni bila banyak sangat cover topik soalan aku pula ni. Tapi kita ambil itu macam introductory je lah. Agak point lah. Dah habis dah. I think that's the end. Terima kasih kerana semua orang. Ya Allah, jangan nanti semua orang keluar pula. Terima kasih Aiman Amri atas jawapan tersebut. Dan actually benda ini Aiman cakap lebih mendalam lagi mengenai stres atau gelisah ni. That's the book. Very good book. Deepest Well. Boleh kan dapat buku tu? Ataupun kalau anda ingin mendengar sendiri Aiman bercakap mengenai topik stres dan anxiety ni, reason kenapa, apakah makna stres, dapatkan online course IUSET at Stres Semua Hidup di www.imanplus.com dengan harga RM33 dengan menggunakan diskaun kod Aiman Amri. It's really good online course, especially mungkin anda nak lebih memahami diri anda yang anda tak tahu stres ke anxiety. Online course ni mungkin akan membantu anda. Aiman Azlan. Okay, Aiman Azlan. Orang mungkin bertambah. Selamat datang. Hai, kita pada malam ni berbincang tentang how to live in an anxious world. Bukan saja kita yang anxious, mungkin kita sebagai rakan bagaimana nak bantu rakan kita yang rasa anxious. So stay tune until the end untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya. Aiman Azlan, antara salah satu penyebab kita merasakan anxious juga adalah expectation. How to live with an expectation yang sekeliling kita ni, mak, ayah, kawan-kawan, cikgu, lecturer, semua ada expectation kepada kita. Persoalan saya yang ingin saya tanyakan kepada Aiman Azlan, apakah contoh-contoh expectation masyarakat sekarang ni, kalau Aiman banyak bercakap dengan klien, dengan patient in your counselling class, in your counselling session, apakah expectation remaja sekarang ni yang dirasai oleh mereka, yang diletakkan oleh masyarakat sekeliling, ataupun kalau kita boleh kecilkan lagi, orang yang paling dekat dengan mereka, circle paling dekat mereka, rakan-rakan ataupun ibu bapa.
Dan apa perbezaan expectation zaman dulu dengan zaman sekarang? Kenapa legit ke expectation dan yang menyebabkan mereka stres? Aiman, Azlan. Pening. Hampir terjawab. Okey. Apa kata kita panggil Abu Rayyan dengan Abu Iman. Abu apa? Abu Iman. Okey, Abu Iman. Kan senang. Okey, Abu Rayyan punya turn. Okey. Untuk nak jawab soalan ni, saya nak mula dengan dua pembahagian. Pembahagian pertama adalah perceived stress and actual stress. Maksudnya stress lah. Perceived expectation and actual expectation. Maknanya expectation yang kita rasa tu, mereka yang menonton malam ni, remaja khususnya, tapi bukan remaja pun boleh apply juga. First kita kena tanya, expectation tu ada ke orang expect? Atau kita yang reka expectation orang terhadap kita? Maknanya realitinya orang tak expect benda tu. Tapi kita create that expectation, menganggapkan, oh mak ayah aku expect aku jadi macam ni. Padahal dia orang tak pernah cakap pun. Okay? So itu perceive expectation. Dia perceive benda tu. Tapi benda tu tak jadi pun. But the thing about stress and anxiety ni adalah benda tu betul ke tak betul. Dia irrelevant pasal dia still rasa stress dan gelisah. Especially kalau benda tu perceive, dia lagilah teruk because benda tu tak nampak tapi benda tu still ada. Dia macam hantu. Tak nampak tapi rasa macam ada. So lagilah rasa berdebar tu kan naik. Tapi kalau actual expectation, maknanya memang betul mak ayah dia ataupun siapa-siapa lah, dia punya pasangan, dia punya kawan, dia punya jiran, masyarakat, memang meletakkan expectation tersebut. Okay, kalau itu betul, kalau itu benar, maka kita gerak ke pembahagian kedua. First kena bahagi dulu. Ini aku reka ke ataupun betul ni? Bahagi yang tu dulu. Kalau you reka, well, if you reka that thing, then you can remove it. Pasal you yang reka. So you boleh buang benda tu. Now, dia taklah semudah itu, but I'm saying that you created it, so you can remove it. Pasal you yang creator benda tu. Tapi kalau katakanlah benda tu memang actual, memang betul orang expect ni daripada you, maka letak kepada pembahagian kedua. Pembahagian kedua adalah boleh kawal, tak boleh kawal. Ini juga penting. Kita kena pandai bahagi apa yang kita boleh kawal dalam kehidupan ni dan apa yang kita tak boleh kawal dalam kehidupan ni. Stress dan anxiety kita melonjak-lonjak to a point where kita memang overwhelmed apabila kita fokus terlalu banyak benda yang tak boleh kawal. Benda yang tak boleh kawal. Like literally you cannot do anything. Kan? Expectation orang. What can you do? You boleh cakap kat dia orang, mak ayah tolonglah jangan expect macam tu. But you cannot control that. You tak boleh kawal benda tu. Kalau boleh kawal, sedap lah macam radio kan. You boleh ubah frekuensi, sedap je. But reality tak macam tu. Kita tak boleh kawal orang lain, hanya boleh kawal diri kita sendiri. So, bila dah jelas dua benda tu, dah jelas number one, real ke created expectation tu, yang pertama. Yang kedua, you boleh kawal ke tak expectation tu. Maka geraklah yang ketiga. Ketiga ni barulah actionable item je. Iaitu, once you realise yang, oh okay, ini yang aku boleh kawal. Then you realise yang di pengakhiran kita punya process of thinking ni, you akan end up dengan, at the end of the day, aku hanya boleh kawal expectation aku je. I mean, that's the truth. You do this exercise, you will always end up with the same conclusion. Aku hanya boleh kawal expectation aku. But untuk remaja, dia susah sikit nak faham benda ni because they're still young. And I think because macam Aiman cakap kan, because of the exposure too much too soon tu, kan internet dah ada semua kan. So exposure too much too soon. And even anak saya yang umur 6 pun, I dah realise yang he already being exposed to the world so much more than I was when I was 6. Right? I mean the words yang dia belajar, images yang dia nampak, kita cubalah, mak ayah ni sedang cuba untuk mengawal sebaik mungkin, but akan ada benda yang akan terbocor, right? Akan leaking masuk juga, dia akan ternampak benda tu. Kadang-kadang iklan YouTube, kadang-kadang phone orang lain, you know, kadang-kadang kita pergi restoran, kita tak tunjuk phone kat anak. Tapi meja sebelah kita, duduk pegang phone, anak saya duduk tengok phone dia. Je tu. Daripada meja sebelah. So there are so many variables tau dalam dunia sekarang ni where overexposure tu benda yang again kita tak boleh control. But we can still have a degree of control within our house. Last point. Ini bukan nak kata, okay,
Therefore, semua orang jangan keluar rumah. Okay? Jangan jadi alamis pula, okay? All of this is to say that there are things we can control. And if we can fine-tune our attention, fine-tune kita punya perhatian kepada benda kita boleh control tu. Even sebagai seorang kawan kadang-kadang, you know. I got question juga daripada orang yang nak tolong kawan dia, nak tolong anak dia, nak tolong pasangan dia. Apa-apalah dia nak tolong orang lain. Sama juga. Dia kena pandai membezakan antara apa dia boleh kawal dengan apa dia tak boleh kawal. Sebagai kawan, dia juga boleh jatuh stres dan anxious kepada kawan dia yang ada masalah tu apabila dia fokus terlalu banyak benda dia tak boleh kawal. It's the same. It's the same thing. It's the same problem tapi manifested in a different setting. So once kita faham this is the issue, this is the concept yang kita kena pegang, you can apply this in many different situations sebenarnya. Remaja, boleh. You nak kahwin pun boleh. You bekerja pun boleh. You dibuang kerja pun boleh juga. There are so many situations where you can apply this simple concept, but it takes a lot of practice lah to really fine-tune your mind untuk betul-betul fokus kepada benda yang you can actually create some changes. Dan bukan shine a spotlight kepada benda yang you memang tak boleh buat apa-apa pun. Because that's where a lot of people akan rasa hilang semangat, akan rasa macam what's the point, akan rasa macam malas nak bangun esok pagi. So hopefully yang mendengar malam ni tu tidak begitulah. That's my hope. Right. Okay, thank you very much, Aiman Azlan, Abu Rayyan, for the answer. Dan yes, antara perkara yang kita nak juga highlight pada malam ini tentang mengenai bagaimana kita sebagai seorang rakan ini membantu. But before that, anda semua, hai, siapa yang baru masuk pada malam ini, kita berbual dengan dengan Abu Rayyan, Aiman Azlan dan juga Abu Iman, Aiman Amri. So kalau dengar bunyi baby tu, it's actually Iman, baru je lahir. So tanya Abu Iman, again Aiman Amri, congratulations, hopefully you will be a very great dad to both of them. Tadi Aiman Azlan ada sentuh sikit, Abu Rayyan ada sentuh sikit di hujung mengenai function rakan tu kan. Saya ingin tanya pada Aiman Amri, pendapat Aiman Amri mengenai function seorang rakan tu. Okay, kita mungkin dah dapat put a bit of gist yang okay, this is yang sedang dilalui oleh rakan kita. Tapi kita sebagai rakan, how can we offer our hand, lend our hand to kawan kita yang sedang berada dalam masalah stress dan anxiety. Abu Iman. Okay. Bagi pening. So apa function yang kita boleh buat sebagai kawan kepada individu yang tengah gelisah atau stres kan, especially gelisah lah topik kita hari ni kan. Soalan yang bagus sebabnya bila kita sebut macam ni, yang pertama sekali orang akan terus fikir bahawa okay, apa function aku sebagai rakan kan. Of course lah chapter MAT ni lemah sikit lah bab function kan. Tapi basically apa yang kita akan buat, kita akan terfikir macam apa aku boleh buat. Korang ni faham serius lah. So, kita selalu fikir macam apa yang kita boleh buat. Macam kawan aku tengah gelisah, apa aku boleh buat. Kita terlalu melihat bahawa apa aku boleh buat. Especially manusia, kadang-kadang bila sebut pasal masalah kan, orang sedang menghadapi certain struggle, masalah tertentu, kadang-kadang kita akan letakkan satu topi ni, topi Mr. Fix It Hat. Dia kadang-kadang macam, okay, kawan aku tengah ada masalah, okay, apa aku boleh buat? Tapi tak ramai yang nak bertanya apa yang aku boleh, instead apa aku boleh buat, tapi apa yang aku boleh dengar. So basically, orang yang tengah, contohnya rasa gelisah kan. Tadi kita cerita, gelisah ni kalau kita lihat perspektif macam Amazan saya bagi macam style Amazan lah. Okay, dia ada dua bahagian dekat sini. Bahagian pertama dari segi biologi. Apabila orang tu tengah rasa gelisah, it's a flush of hormon yang hormon seperti hormon adrenalin, hormon kortisol yang keluar untuk membuatkan kita menjadi lebih peka. Di mana hormon ni penting untuk memastikan kelangsungan hidup atau bahasa Jawa panggil survival of our body. Di mana ancaman kan, contoh macam Amazon tulis dalam buku kita orang, buku How Are You kan, dia cerita mengenai the invisible band, beruang yang datang attack kita, tiba-tiba dia ada pula kat situ kan.
The Invisible Bear tu, waktu saya tengah pegang dia tu, Cak Mazlan, kau okey ke? So waktu Mazlan, dia tengok, oh aku rasa badan aku ni macam tengah nampak beruang. Waktu tu, baguslah hormon tu keluar sebab nak memastikan kita mampu untuk bersedia. Jantung berdegup lagi laju, nafas lagi cepat, pandangan mata lagi luas, saluran penafas lebih mengembang. Sebab apa? Sebab kita nak bersedia keadaan fight or flight, melawan atau lari. Itu bahagian biologi. Tapi yang bahayanya bila mana beruang ni tak wujud dan menyebabkan orang tu rasa gelisah. Kadang-kadang beruang ni adalah beruang yang berbentuk persepsi, macam Aiman katakan kan, adalah perceive anxious dia. Tiru ayat kan. Perceive anxious dia, di mana dia punya beruang tu adalah assignment tak siap lagi, lecturer marah, kerja tak siap dan sebagainya. Maka ini adalah faktor biologi. Dan kalau kita lihat daripada faktor psikologi pula, di mana biologi dia memberi kesan kepada psikologi, menyebabkan dia menjadi overthinking. Dia rasa resah, rasa gelisah, flush of hormone tu menyebabkan dia ada energi yang berlebihan, dan dia tak guna energi tersebut sebab dia duduk kat atas meja study je. Dia duduk kat rumah je buat kerja. Tapi energi tu keluar untuk dia lari daripada beruang. Maka energi yang berlebihan ni, bila dia terpendam, dia ibaratnya macam kita charge bateri kan. Contoh kita charge bateri phone. Katakanlah kalau charge bateri phone, dan biar je selama 1 tahun charge. Walaupun saya faham lah teknologi sekarang boleh macam balance balik kan. Tapi kalau istilah dalam engineering, kalau saya masih ingat zaman saya belajar dulu, kita ada istilah kita panggil sebagai thermal runway. Thermal runway ni apabila kita overcharge sesuatu alat yang boleh simpan elektrik, di mana lama-lama bateri mengembang, jadi panas, cair dan sebagainya. Maka ini tengah terjadi. Orang tu tengah, badan dia produce that much energy untuk lari daripada beruang, tapi dia duduk kat ruang tak buat apa saja. So antara benda yang kita boleh buat sebagai kawan dan function kita sebagai kawan, yang pertama adalah kita jadi tempat dia untuk bercerita. Bagi dia peluang untuk dia ceritakan pasal ni, dan bila kita mendengar, kita mesti mendengar tanpa judgement, tanpa label. Dan satu tips lah saya suka kongsi lah, sebab saya selalu jumpa orang macam dia tanya macam nak mendengar, macam nak mendengar kan. Satu tips saya share adalah try ketap bibir. Macam bila dia bercakap kan, kita nak respon something je, kita tahan. Ada lagi dia nak cerita ni, ada lagi nak cerita, bagi dia cerita. Dia tengah cerita, kita pun nak respon, aku pun pernah juga rasa macam ni. Sebelum kita cakap, ketap bibir. Dan tip ni sangat berkesan. Dan kawan tu pula, yelah janganlah kita sambil mendengar tu Ketap. Itulah. So kawan ni, kau faham aku cerita masalah, kau macam nak kentut ke apa kan? Kau sakit perut ke? So, faham lah maksud saya, kita ketap bibir daripada memberi respon yang tidak sepatutnya. Sebab kadang-kadang kita terlalu fikir apa yang kita boleh buat, tapi sebenarnya apa yang kita boleh dengar. Kemudian yang kedua, kita cari jalan untuk bagi dia keluar energi yang berlebihan tu. Apa caranya? Kita ajak dia pergi main futsal, pergi ambil angin dekat luar, kita pergi ajak dia jalan-jalan, atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan dia penat. Maksudnya ada pergerakan fizikal di mana energi untuk dia lari daripada beruang tu digunakan. Sebabnya memang ada kajian tunjuk bahawa bila energi ni tersimpan lama, kalau kita simpan lama kan, maka ini akan jadi permulaan kepada panic attack. Panic attack terjadi sebab dia proses situasinya sebagai sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Nak cerita panic attack ni panjang lah cerita. Tapi basically adalah otak dia perceive everything. Ada istilah dalam psikologi kita panggil sebagai catastrophize. Catastrophize ni dia perceive everything as a catastrophe. Dia nampak orang buka pintu pun macam dia ingat benda kan. Dia nampak Zuma pun dia catastrophize everything. Dia nampak macam Mazlan tiba, dia macam dia buka judging aku ke, aku cakap salah. Alamak apa benda. Aku buat alamak dia dah mula. Dia catastrophize everything sampai tahap benda tu berpusing-pusing kepalanya. Akhirnya gabung dengan resepi perencah dia punya energi berlebihan. Sebab kata pop of girl kan, sugar everything nice and ni, tanpa chemical act, jadilah panic attack. Jadi itu sebagai kawan kita boleh ajak dia untuk mengeluarkan segala energi tersebut melalui aktiviti fizikal. Dan yang terakhir, apa yang saya boleh kongsikan adalah untuk kita semua, saya haraplah untuk kita semua menjadi individu yang mahir coping skill yang basic seperti deep breathing technique, latihan pernafasan secara dalam ataupun grounding technique. Semua tips ni sangat berkesan untuk orang gelisah. Sebab bila orang gelisah, pemikiran dia merata-rata. Dia fikir pasal kerja ni, dia fikir pasal ni, dia fikir bila nak contact Amazon, dia fikir nak komen dengan Zuma, dia fikir dia tak siap lagi projek ni, dia tak siap ambil lagi semua. Dia fikir everything, semua banyak benda. So bila pemikiran dia tertembak-tembak melala-lata, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke IOI, pergi ke Kedah, pergi ke Johor, pergi ke ni, pergi ke masa depan, pergi masa lampau semua,
So konsep grounding ni di mana antara contoh grounding, saya tak sempat nak cover semula, tapi antara grounding yang bagus adalah sensory grounding, di mana saat itu kita bantu dia untuk dia fokus kepada dari segi sensory, maksud semua deria yang ada gunakan waktu tu. Apa benda yang boleh nampak sekarang? Apa bunyi yang kau boleh dengar? Apa yang kau nampak? Apa sentuhan yang kau boleh rasa? You can feel macam boleh rasa baju, boleh nampak muka Aiman Azlan yang tak handsome tu. Lepas tu boleh dengar suara Zuma yang sedap. Lepas tu boleh rasa macam lidah kita macam bibir kering, boleh rasa gigi semua dan boleh bau badan sendiri wangi macam sebaik online Aiman Azlan tak bau lah. So benda ni digunakan semua deria ni dan bantu dia untuk berada masa sekarang. Sebab sensory ni kita proses benda yang on the spot at the moment. So bila kita proses benda at the moment, dia membantu tarik balik pemikiran yang gelisah, yang fikir macam-macam tadi tu. Untuk berada dekat masa sekarang dan aku tenang. So teknik ni banyak yang belajar dekat YouTube. Saya nak ajar sekarang tak sempat lah, ataupun boleh langgan tengok dalam kita punya online course IUSET. Dalam tu saya ada cerita panjang mengenai konsep pernafasan ni. Thank you. Yes, Aiman, penutup yang cantik. Tapi yang penting sebelum ditutup, dia attack kita semua Aiman Azlan, dia attack kita. Asal dia ni. Tak Aiman Azlan je, Zuma puji kot. Terima kasih Aiman Amri atas jawapan, dan betul, satunya saya nak katakan apa yang Aiman Amri cakapkan tadi, baru sikit, is a very surface, macam scratch dekat surface je. It's meant to know deep, bagaimana anda nak ground yourself, teknik untuk macam nak mencari jalan untuk keluar daripada your moment of anxiety, your moment of stress tu. Boleh langgan ataupun beli online course Aiman Amri di www.imanplus.com. Gunakan discount code Aiman Amri, AIMANAMRI di www.imanplus.com, dan anda akan dapat diskaun sebanyak RM5 with lifetime access. Boleh dapat tengok bila-bila masa saja. Dan tadi juga Aiman Amri menyentuh juga bagaimana anda ingin membantu rakan anda dalam buku How Are You, Aiman Azlan dan Aiman Amri ada ceritakan lebih lanjut bagaimana anda ingin menjadi rakan yang boleh membantu rakan anda yang dalam situasi mental health. So buku ni explore tentang anxiety, tentang stress, tentang depression dari perspektif seorang survivor, sehinggalah dari bagaimana rakan-rakan boleh bantu rakan anda yang dalam isu ini. So it's a very good book. Boleh dapatkan di www.imanshop.com. Pada malam ini sehingga 31 Disember ada diskaun 20%. 20% macam mana harganya, jadi RM22.40 daripada RM28. Anda boleh dapatkan pada malam ini di www.imanshop.com. Jangan lepaskan peluang pada malam ini. Okay, this is a very good discussion dan kita pun dah dalam 40 minit dah. Saya rasa saya akan tanya dalam satu soalan last terakhir dan kita akan pergi ke, this is one of the best live. Saya rasa sebab Aiman Amri dengan Aiman Azlan kedua-duanya follower sangat suka beri soalan, so kita terima quite a lot of question baru 40 minit. That's very good, thank you. Dan saya tadi nampak macam Ustaz Shriza ada join. Kalau Ustaz ada, hi Ustaz. Hi di island di sana. I hope you doing well di island. Right. Saya ingin tanya pada Aiman Azlan. I know you're focusing right now on relationship. Yes. Dan stress and anxiety. Kita tak boleh nak deny yang relationship also can be one of the reason kita boleh rasa stress, kita boleh rasa anxious. In your experience, meeting with the patient, meeting with your client, meeting with your friends apa yang banyak meluahkan masalah kepada Aiman, apakah satu the reason yang paling yang kalau top one reason yang menyebabkan mereka anxiety dan stress dalam relationship, satu, dan dua, bagaimana Aiman bantu mereka untuk navigate that particular issue tu tadi? So macam yang kita bincangkan daripada awal lagi, sebenarnya konsep dia, kalau kita jenis yang suka konsep dan idea kan, dia akan nampak konsep dia sama je. Cuma cara dia apply kepada situasi yang berbeza-beza, itu je yang beza je. Lebih konsep dia sama je. So that's why I love to talk about concepts. Because once you faham konsep, you boleh apply dalam banyak situasi. As opposed to kalau kita bincang, like one situation, two situation, three situation, you bincang konsep,
and then you bagi orang that tool to think and to discern for themselves, they can actually apply in their own situation. So this is a good question related to that. So the concept is macam yang Aiman Amri kata tadi, grounding. Apa konsep grounding? Konsep grounding adalah you have to be present. And dalam banyak situasi yang saya jumpa, and I'm not saying yang saya ada banyak sangat klien ke apa ke, no lah, but based on my observation yang limited, based on my limited experience ni, what I see is that ramai orang dia risau benda yang dah lepas atau dia risau benda yang akan datang. Dia risau benda yang dah lepas. Contohnya, this person did something in the past. Dia rasa bersalah, berdosa, ataupun dia rasa tak boleh nak move on. So dia tak boleh nak be present because dia masih lagi duk replay benda yang dah berlalu. Kan? Kalau dia pernah buat dosa, dia duk rasa macam dia tak layak untuk siapa-siapa pun. Pasal dia pernah buat dosa dulu. Dah taubat dah tapi still rasa tak layak untuk siapa-siapa pun. Atau kalau dia pernah trauma, pernah break up and so on, dia tak boleh nak let go relationship sebelum tu untuk dia nak bina relationship baru. Kalau bina relationship baru pun, dia akan rasa trauma tu mungkin datang balik. So lalah kali dia tak proceed dengan relationship tu sebab takut nanti jadi macam yang lalu tu. Right? So these are a couple examples of, living in the past. Itu yang the past. Yang future pun ada juga. Yang jenis tanya macam, nanti what if kalau saya tak suka kat dia dah? What if nanti kalau saya kahwin dengan dia, tiba-tiba saya dapat tahu dia ada perangai sekian. What if dia takkan habis? Takkan habis. That's why what if is one of the thing yang Nabi SAW warn kita bagi amaran. Jangan ada what if sangat. Because once you dah buka pintu tu, dia tak susah nak tutup tau. Because what if ni is never ending. Because the future is a mystery. It's an open book. It's to us unwritten. To Allah is everything is written lah kan. To us masih lagi mystery, masih lagi blank. The past sudah tertutup. Chapter tu dah habis dah. Walaupun bagi kita tak settle lagi, tapi chapter tu dah habis dah sebenarnya. So kita tak boleh nak ubah the past, and kita juga tak boleh nak kawal the future. Tapi kita stuck kat dua benda ni. The past, the future. The past, the future. So one way to help is to help them focus on the present. Contohnya, kalau katakanlah dia risau. Nanti kalau saya kahwin dengan dia, 10 tahun akan datang, saya dah tak cinta kat dia dah. Macam mana? Well, you tanya saya tak boleh jawab. You tanya saya 10 tahun akan datang, macam mana saya nak jawab? Right? But I can ask you right now, you ada rasa berkenan kat dia tak? Dia ada ciri-ciri yang menarik perhatian you tak? Dia ada tak penuhi kriteria spesifik yang bagi you mencari untuk nak membina keluarga you nak? So itu the present. Something yang you boleh perhatikan, lihat, perasaan sekarang pun you boleh detect. So those are the things that you can control rather than tanya soalan 10 tahun akan datang nanti kalau saya tak suka dengan dia macam mana? 10 tahun akan datang is very mysterious. Tak ada siapa boleh jawab. Okay? So you work on the present moment right now, do your best and then hope for the best. Kan? Dia tak ada guarantee dalam benda ni. Itu satu benda juga yang orang kena faham. Like another problem yang saya see commonly happen adalah orang nak guarantee tau. Orang nak guarantee. Right. Dan Aiman, tolong saya bagi satu kaedah yang saya boleh guarantee bahagia berkahwin. I'm like, bro, kalau aku ada kan benda tu, aku dah kaya dah sekarang. But nobody has that. Nobody ada guarantee yang boleh like the magic potion yang mengatakan you akan bahagia seumur hidup. No, marriage is work. Relationship is work. It's a daily work. Every single day. Dia macam kerja lah. You punch in, you punch out every single day. You show up, you do your best. Cuma dia tak ada punch in, punch out lah. Dia memang constantly 24/7. Especially kalau ada anak kan. So, that is a part of reality that we have to accept. Kalau tak boleh accept, then again, dia jadi the problem yang first tadi tu. Perceive and actual. Perceive ni adalah benda yang kita reka, it's part of our imagination. Like how we want the reality to be. Actual ni adalah reality lah. As is. Benda yang kita memang kena terima, tak boleh ubah because reality is reality. So imagination kita, fantasy kita and reality sebenar selalu clash. Kan? Kita berharap benda tu jadi macam ni, tapi reality macam ni. Right?
So untuk reconcile dua benda tu, untuk nak mencari jalan tengah supaya kita masih lagi boleh nak berimajinasi tak salah, nak berharap tak salah, but at the same time kita stay, macam Amri cakap, grounded. Jangan duk terapung sangat, jangan duk melayang-layang sangat. Grounded in reality supaya whatever action that we take is within our control. Otherwise, you akan rasa paralyzed nak buat any action. Because kalau you rasa stressed out about the past, what can you do? Nothing. If you feel anxious about the future, again, what can you do? Nothing. Because you are not living in the reality where you actually have control, and that is right now. So that's part of the thing that I see commonly happen lah bila berjumpa dengan orang pasal relationship ni. But I don't think it applies to relationship je. Saya nampak isu yang sama bila parents dengan anak, same thing. Pekerjaan ada juga benda tu, politics ada juga, economics ada juga. You can see this happening all the time because this is a human problem. So wherever ada human, akan ada problem ni. So instead of like trying to lari daripada problem ni, try to learn coping skills, learn new knowledge about how to deal with this thing so that bila jadi benda ni dalam apa juga aspek, professional, personal or otherwise, you boleh handle. You can still be firmly grounded, stand tall even though the situation at the moment is quite chaotic. Dia macam seorang kelasi yang amat mahir lah dekat laut. Walaupun laut tu bergelora, dia still boleh maintain dia punya boat tu supaya tak karam. Kadang-kadang boat karam juga, tapi dia still boleh recover balik, hopefully. Right. Thank you, Aiman, for the very, very important points just now. Dan hi, okay, this is like 188 now. Guys, kalau yang baru masuk, yang baru join pada malam ni, kita berbual secara santai dengan Abu Rayyan, Aiman Azlan dan Abu Iman, Aiman Amri, mengenai how do we live in an anxious world. Bagaimana kita nak hidup dalam dunia yang gelisah, yang serba-serbi tak kena ni, bagaimana kita nak hidup, satu sebagai diri kita dan juga sebagai seorang rakan yang ingin membantu rakan-rakan kita yang lain. Dan sekiranya anda suka dengan topik tentang stress, tentang anxiety ni, boleh dapatkan satu online course Aiman Amri yang bertajuk Are You Sad? Menguruskan stress dan anxiety dalam kehidupan. Anda boleh dapatkan di www.imanplus.com. Lifetime access, seumur hidup anda boleh access dengan harga RM33. Gunakan kod Aiman Amri, AIMAN AMRI Aiman Amri dan boleh dapat diskaun sebanyak RM5, harga asal RM38 menjadi RM33 sekiranya anda menggunakan diskaun kod. Satu, dan tadi Aiman Amri dan Aiman Azlan banyak berkongsi, boleh dapatkan buku kedua-dua mereka yang bertajuk How Are You di www.imanshop.com. Kedua-dua yang keluar, malu pula kerja Iman tak ada buku ni. Boleh dapatkan kedua-dua buku ni di imanshop.com dengan harga 20% diskaun. www.imanshop.com, harga original 28. Kedua-dua ni memang harga 28, dapat harga pada hingga hujung bulan ni RM22, 40 sen. Boleh dapatkan di www.imanshop.com. Dan Aiman Azlan juga ada juga online course bersama Iman Plus yang bertajuk Rising Bravely. Among other speakers, kita ada Miss Mina, Ustaz Asrizal, dan Aiman dalam tu pun ada ceritakan tentang passion. Kita pun almost approaching New Year ni. Aiman ada ceritakan sebenarnya webinar ni, kelas ni berlangsung pada awal tahun. Kita nak cakapkan bagaimana nak rise bravely pada awal tahun baru. Dan I think it's very timely untuk hujung tahun ni dan approaching 2022. We don't know what's gonna happen next year. Aiman Amri ada ceritakan tentang passion, tentang purpose, bagaimana kita nak define ourselves through purpose and passion. Boleh dapatkan online course Rising Bravely. Aiman Amri, Aiman Azlan adalah salah seorang speakernya. Okay, saya sebenarnya ada beberapa soalan lagi, tapi saya rasa saya ingin meraihkan soalan-soalan dalam kalangan. Too many questions, saya mungkin, I'm sorry kalau yang ada yang saya tak dapat pilih. So kita pilih dulu yang bertanya di IG, di ruangan kat bawah tu. Okay, ada seorang bertanya tentang ini. Alright, so Fatin Hashim bertanya macam mana nak differentiate overthinking dan anxiety. I think just now Aiman Azlan, orang saya bercakap, saya bagi ruang kepada Aiman Amri. Perhaps if you can help Fatin Hashim to briefly understand, mungkin tak boleh bagi the whole concept, but briefly understand
apa perbezaan overthinking and anxiety? Okay. Beza paling jelas adalah ejaan dia lah kan. Cuma yang saya nak sentuh hari ni adalah Banyak gila that joke tu. Too many. dah anak 2 orang kan, dia double the level. Okay, overthinking. So basically macam ni lah, overthinking dengan anxiety. Saya faham konteks daripada penanya kita ni lebih kepada apabila dia mula menjadi masalah lah, bukannya dia normal overthinking atau normal anxiety kan. So saya ambil konteks tu lah. Okay, for every mental health issue, boleh kata almost every mental issue lah, usually there are 4 symptom yang dia saling berkait rapat. Dia akan present dalam bentuk 4 simptom berbeza. Tak kisahlah depression ke, anxiety ke, bipolar. There's always 4 simptom yang dia keluar secara yang kita boleh nampak. Simptom pertama adalah berbentuk emosi. Depression, sedih. Anxiety, rasa takut. Bipolar, rasa aktif, happy, melampau ataupun sedih melampau dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berbentuk pemikiran. Pemikiran sama ada thinking negatively, thinking that the world is against me, rasa macam semua orang tak suka aku, rasa macam hidup ni penuh porak-poranda. Dia semua adalah pemikiran, benda yang perceive pemikiran dalam kepalanya, itu adalah thoughts. Kemudian yang ketiga adalah berbentuk simptom fizikal. Depression, rasa lesu badan, rasa penat, tak bertenaga nak keluar rumah, tak nak bangun katil, tak hilang selera makan dan sebagainya. Fizikal. Ataupun anxiety, dia adalah melibatkan rasa badan menggigil, sakit kepala, migraine, berat badan jatuh, susah nak tidur sebagainya. Kemudian simptom yang keempat adalah simptom behavior, iaitu tingkah laku. Tingkah laku ni macam mana? Depression, tak nak keluar bilik, tak nak jumpa dengan orang, tak nak buat semua benda lah. Ataupun terlebih pula, contohnya macam bipolar kan. Ataupun orang anxiety, dia punya tingkah laku orang anxiety adalah di mana dia elakkan berada dalam situasi yang boleh buatkan dia rasa anxious. Dia elak berada di tempat orang ramai, contohnya social anxiety. Dia elak berada di tempat yang terbuka, agoraphobia dan sebagainya kan. So, biasanya simptom terbahagi kepada 4 jenis macam ni. Jadi beza antara overthinking dengan anxiety, of course anxiety ni adalah topik besar dia. Overthinking ni adalah, agak-agak dia section mana? Pemikiran kan. Orang kata bila buat program online ni macam Dora the Explorer lah. Kita bertanya, betul kita jawab sendiri. Okay. So, overthinking ni adalah kategori bawah pemikiran. Overthinking kategori bawah pemikiran, anxiety ni tajuk besar je. So, di bawah anxiety tu dia boleh ada sakit belakang, which is physical. Dia boleh ada rasa hilang selera nak makan, rasa dia tak nak jumpa dengan orang di bawah tingkah laku, dan berbentuk pemikiran, iaitu dia overthinking. Jadi dia bezanya macam tu lah. Rasa anxiety dan rasa overthinking. Both got falls under the same category, cuma beza dari segi level lah. Anxiety macam tajuk besar. The intensity of the symptom tu. Thank you Aiman Amri, that's very good. Dan kalau anda mahu lebih lanjut lagi memahami mengenai anxiety, actually Iman Plus ada keluarkan baru-baru ni, baru je release starting semalam, satu podcast yang bertajuk Social Media dan Anxiety. Tapi dalam tu perspektif social media, but kita juga bercakap mengenai lebih mendalam tentang anxiety. Boleh pergi ke Spotify Iman Plus dan cari podcast Social Media Anxiety bersama Dr. Hazrin, seorang pakar psikiatri. Boleh bercakap lebih mendalam tentang social media dan anxiety. And also, saya juga nak sentuh juga, ada tadi nampak dekat chat yang tanya, save ke live ni? Okay, pada buat 187 orang yang sedang melihat ni, we're not going to save this live. However, this live is going to be converted into a podcast as well. So nanti Aiman Amri Amazan boleh juga dengar podcast sendiri. Macam dia dengar suara sendiri tanpa lihat muka. It's bit weird sebenarnya. Tapi boleh dapatkan dengar nanti mungkin pada bulan harapan guys. Kita pun sekarang tengah menyusun. So boleh dapat dengarkan podcast pada live pada malam ini dalam bentuk podcast. Kita tak akan live, kita akan save live pada malam ini insyaAllah. Okay, tengok soalan keep coming tau, but I don't know if it can be. Okay, next saya akan tanya soalan yang dalam komen. Sekejap saya tengah cari, tadi saya nampak. Okay, soalan daripada Imran Zaki. Saya tak rasa ini Imran Zaki yang berada di Turki. Saya rasa salah seorang follower anda berdua. Beliau bertanya, macam mana kita nak handle kalau kita jadi pendengar, pihak yang bercerita tu jadi emotionally attached dengan kita. Saya rasa nak tanya pada Abu Rayyan. Soalan saya ulang balik, macam mana kita nak handle kita sebagai the listener, tapi orang yang bercerita tu jadi emotionally attached dengan diri kita. So, how do we create the barrier, Aiman? Yeah. Abu Rayyan.
saya sekarang dalam proses tengah nak buat latihan kaunseling, nak jadi kaunselor. Tadi ada orang tulis yang Aiman Amri dan Aiman Azlan dua-dua kaunselor. Sebenarnya tak. Aiman Amri bakal jadi clinical psychologist. Saya kaunselor. Dia lain. Dia lain. And Dr. Hazrin psychiatrist, juga berbeza. Kalau ada kami tiga ni memang dunia ni meletup lah. So itu perbezaan. Dia tak sama, tapi dia kami bekerjasama dalam bidang yang sama, iaitu mental health. Anyway, dalam counselling, ini adalah salah satu benda yang dibincangkan actually dalam counselling adalah apabila ada transference. Maksudnya ada this attachment, sama ada klien kepada kaunselor atau kaunselor kepada klien. Dia dua-dua boleh jadi. Tapi dalam soalan ni adalah klien tu ada attachment dengan kaunselor. First kali semua orang kena faham, counselling ni apa tujuan dia? Tujuan counselling bukanlah supaya anda perlukan counselling selama-lamanya. Okay? Tujuan counselling adalah so that one day you dah tak perlu counselling dah. Meaning you dah boleh handle that problem on your own. And that's good because that's what we want. Kita nak anda mempunyai skill yang mencukupi, ada penjelasan dari segi pemikiran, anda boleh selesaikan masalah itu sendiri. Bukannya kami tak suka anda datang. Tak. Tapi goal dia, aim dia adalah supaya anda boleh selesaikan masalah tu sendiri. Sebab tu dah dalam counselling, sepatutnya counselor ni dia bukan jenis just bagi nasihat black and white sahaja, because kalau bagi nasihat black and white, you takkan belajar anything yang significant in terms of coping skill, in terms of thinking skill. So nanti bila ada masalah lain, you akan datang balik. Ideally, we don't want that to happen. We want you to be independent. Now, having said that, sekiranya ada benda-benda yang menghalang kita daripada capai benda tu, antaranya adalah bila ada attachment ni, so we have to mengaku yang perhaps in this situation we are no longer helpful. Kena faham, sebagai seorang helper, kaunselor ni juga dia ada term lain, dia panggil professional helper, and I'm sure clinical psychologist pun dikira professional helper juga. We have to understand sama ada we can be helpful or not. Kaunselor dia akan terima semua orang. Tapi at the same time, bila mana disedari bahawa kami no longer helpful, we have to mengaku dan stop. Because kalau dia teruskan, dia akan backfire balik. Dia akan jadi counterproductive. Kenapa saya terangkan benda ni? Sebab it's also applicable for you as a friend. You know, even though you're not, you know, a professional, ada ketikanya bila kita nak bantu orang, we have to understand, are we really helping? Saya bagi contoh. Kita dekat sekolah, ada kawan sebelah kita, ada masalah dengan assignment dia. Dia minta tolong kita. Aiman, tolong buat je assignment aku ni. Kita nak tolong dia, kesian. Ambil assignment dia, buat balik, kita siapkan, bagi assignment tu siap dekat dia. Now, dia happy, dapat markah bagus, dia mungkin grad dengan CGPA yang bagus. Persoalan dia, adakah kita bantu dia? Kalau ikut konsep counselling, tidak. Kerana kerja rumah yang sepatutnya dia buat, kita buatkan untuk dia. Maka dia tak dapat benefit tu. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi, kita ada online course dengan kedua-dua ini. So, dan kedua-dua ini tu maksudnya Aiman Azlan dan Aiman Amri. Kalau Aiman Amri, dia ada online course dengan Imam Plus dengan tajuk Ayusat. Boleh dapatkan di imamplus.com, dan juga Aiman Azlan kita ada online course bernama Rising Bravely bersama other speakers, boleh dapatkan di www.imamplus.com. Okay, kita boleh ambil dalam 1 atau 2 soalan lagi, tengok kita cuba habis dalam 10 minit. Soalan seterusnya saya cari di ruangan yang orang bertanya ini. Right, daripada Rizal Syahidan. Saya tanyakan pada Abu Iman, saya rasa, because you mentioned about no, tadi tak apa, dapatkan perspektif Aiman Amri dulu tentang trauma. How do we yes, one of Aiman's how do we stop trauma from always ever haunting us? Bagaimana nak stop trauma yang sentiasa menghantui kita? Okay, mencabar soalan Faisal ni. Bagaimana nak stop trauma sentiasa menghantui? Saya kena bagi disclaimer siap-siap lah. Bila melibatkan soalan berkaitan dengan trauma ni, basically it is something dah mula sampai tahap klinikal lah. Ya, saya faham.
fahaman orang biasa bila sebut trauma ni, biasa kita bayangkan trauma ni adalah trauma yang pengalaman lampau yang mengganggu kita sampai sekarang kita teringat-ingat. Tapi kalau trauma dalam istilah psikologi klinikal lah merujuk pada PTSD lah, iaitu Post Traumatic Stress Disorder, iaitu trauma yang melampau, pengalaman lama yang terjadi. Tapi saya ambil konteks orang biasa lah, iaitu pengalaman buruk yang memberi kesan pada masa sekarang. Benda ni dia melibatkan closure lah basically. Dia acceptance and closure. Acceptance and closure ni dia tidak terjadi kepada orang yang mempunyai pengalaman buruk pada masa lampau. Contohnya dia pernah kena break up. Dia break up, bukan break up kulit nak jerawat tu. Ni break up putus cinta dengan kawan special dulu kan. Dia putus cinta dan dia putus cinta tu dia masih teringat-ingat sampai sekarang dan mengganggu dia punya hubungan yang baru kan. Contohnya dia masih teringat sebab dia pernah, dia sayang sangat tapi putus dengan keadaan yang tidak baik dan sebagainya kan. Putus dengan keadaan yang tergantung. So benda ni menyebab bila tergantung, dia teringat-ingat, benda ni kita panggil sebab dia tak ada proper closure. Dan tak ada closure ni konsepnya macam ni lah. Macam contohlah kita naik kereta nak pergi ke Tesco kan. Dah kunci kereta, dah kunci pintu rumah, kunci pagar semua, masuk kereta pergi ke Tesco. Baru nak masuk dalam kereta, baru nak start engine tu kita fikir, tadi aku kunci ke tak pintu? Kunci kot, kunci. Okay, dah sampai, lepas tu jalan pergi Tesco. Sampai Tesco dah berhenti dah parking tu macam, masa tak kunci pintu tadi, pintu rumah. Kunci ke tak Kunci kot. Lepas tu dah masuk ke Tesco, dah beli barang semua, tengah nak ambil nasi, ambil beras semua, duk angkat ni, sayur naik harga semua kan. Tengah duk ambil semua ni, kunci ke tak ni pintu rumah tadi? Alamak, tadi tak kunci je. Kita asyik teringat-ingat, sebabnya kita tak ada proper closure. So macam nak selesaikan masalah ni? Kita naik kereta, patah balik, pergi tengok, buka pintu, kunci rupanya rumah. Okay, lega. Lepas tu boleh sambung pergi shopping dengan senang hati. Itu maksud closure. Closure ni maksudnya lah kita revisit balik dan kita confirmkan ataupun kita maafkan bahawa kita confirmkan macam ni. Dan kita kembali ke masa depan. Masa sekarang lah maksudnya, masa depan waktu tu kan. Jadi macam mana dapat closure, ada satu terapi yang berguna dalam menghadapi situasi yang kita susah nak dapat ni adalah satu nama ACT. Namanya adalah Acceptance Commitment Therapy. Satu psikoterapi, dia macam CBT, tapi CBT ni lebih kepada very structural and very cognitive behaviour. Tapi Acceptance Commitment Therapy ni dia very emotional punya terapi. Dia ambil perspektif, ada satu modul, nak cerita ACT ni memang tak sempat lah hari ni kan, berapa minit tinggal. Tapi saya ambil satu modul dia, nama satu modul tu ada Create Room for Emotion. Membina satu ruang dalam diri kita untuk mempunyai emosi. Maksudnya adalah, bahasa mudah macam ni lah, kita jadikan dia praktikal terus. In order to achieve that clarity or closure yang kita tak dapat tu, kita beritahu diri kita 3 soalan. Kita tanya diri kita 3 soalan. Soalan pertama, kita tanya diri kita, apa situasi yang terjadi yang aku teringat pada dulu tu? Dan kita cerita dekat kita secara verbal. Yang fikiran kepala je. Kalau fikiran kepala nanti overthinking. Tapi bila kita bercakap ni, kita kena bina ayat, kita kena bina perkataan. Dan lagi bagus kalau kita tulis lah. Kita lagi teratur kan. Iaitu kita ceritakan, apa situasi yang terjadi pada masa lampau tu. Aku kena, kena putus cinta. Aku punya crush semua ni, dia suka orang lain semua, terpaksa kita berpisah semua tu. Dan soalan kedua, apa emosi yang terhasil daripada situasi tu yang kita rasa terbeban? Sebab situasi tu aku rasa sedih, aku rasa marah, aku rasa kecewa juga, sama aku rasa sikit happy lah sebab bebas daripada walaupun crush best tapi macam dia ni kentut busuk kan. Basically semua orang kentut busuk. Basically dah terdedah benda-benda tak best kan. Aku pun macam sikit happy so for every emotion yang kita dah senaraikan tu, bagi peratusan, bagi skala daripada 0 hingga 100%. Kosong ni macam tak ada langsung. Kalau contoh sedih kan, 0 ni macam tapi kalau 100 ni macam sedih lah kan dia putus gaji aku. Macam tu lah, sedih sangat kan. Dia macam waktu Mazlan first time dia nampak anak dia lahir tu, dia macam aku yang jadi ayah sekarang. Macam tu lah contohnya. So kita bagi skala kita bagi skala setiap emosi kita ada. Sedih berapa peratus, marah tadi berapa peratus, gembira berapa peratus, kecewa berapa peratus. Lepas dah habis buat ni, kita proceed yang ketiga. Poin ketiga adalah kita cakap lagi kita guna teknik yang diajar oleh Amir Khan dalam 3 Idiot. Apa dia ajar? Dia kata keluarkan tangan kanan, letak dekat dada. All is well.
Nampaknya simple, tapi sebenarnya itu adalah sebahagian daripada self-talk di mana kita soothe ourselves untuk cerita bahawa bukan cakap original je, tapi kita explain balik nombor 1, nombor 2 dalam bentuk ayat kepada kita dan beritahu tu. Okay. Contohnya, aku tahu kau putus cinta 2 tahun lepas and it's okay, aku tahu kau rasa sedih, kau ada rasa marah, kau ada rasa gembira sikit dan kau rasa kecewa, aku faham. It's okay man, you can feel this way, it happens. You can feel this way. Kita validate diri sendiri, kita punya emosi, kita iktiraf, acknowledge balik apa kita rasa. Sebab kita, macam Aiman Azlan cakap kan, kita tak boleh kontrol apa orang cakap. So nak mengharapkan orang validate kita, mungkin kena jumpa dengan kaunselor atau kena jumpa kawan yang pandai teknik kaunseling ataupun kawan yang baca buku kekok ni kan. So itu adalah benda yang macam kita tak boleh kontrol. Tapi apa yang kita boleh kontrol adalah diri kita, macam mana kita respon. So kita self-validate, self-acknowledge, dan kita self-soothing dan akhirnya dia akan bawa kepada self-compassion. Self-compassion ni lah yang kita nak capai bahawa okay, it's okay, you can feel this way, you can semua pengalaman ni kita rahmah dengan diri kita, kita compassionate dengan diri kita. Sebabnya bila kita terlalu ekstrim atau terlalu kejam ke diri kita, menyalahkan diri, kita self-blaming, menyebabkan itu pengalaman lama tu asyik menghantui. Sebab kita belum maafkan diri kita. Walaupun bukan salah kita, maksudnya mungkin ada orang buat kita, contohnya pasangan kita curang kan, kita tak boleh move on. Walaupun bukan salah kita, tapi memaafkan diri ni bukan bermaksud yang kita maafkan dia, tapi lebih kepada memaafkan diri sebab I'm allowing myself to feel that emotion. Aku membenarkan diriku untuk merasai emosi itu. Walaupun emosi itu sangat sakit, sangat sedih, sangat marah dan sebagainya, tapi aku terima untuk aku boleh rasa emosi itu. Sebab aku manusia dan situasi tersebut membuat aku mempunyai emosi begini. And now it's time to move forward. Dan benda ni bukannya bila kita buat je terus tiba-tiba terus move on. You need to do it consistently lah. Sebab dia proses yang mungkin awal-awal kita langsung tak boleh closure. Tapi naik 1%. Buat lagi esok naik 2%. Sampailah selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu akhirnya kita mula perlahan. It's a process. It's not a turning point. Right. Okay. Thank you very much, Aiman Amri. With that, I think that's the time that we have. Before we end, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Aiman Azlan, Abu Rayyan dan Aiman Amri, Abu Iman kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk berkongsi sesama kita, sama Iman Plus, sama dengan viewer mengenai how to live in an anxious world, dan kita pun cakap pasal trauma just now. A lot of topic kita sentuh mengenai mental health dan saya harap sangat orang yang mendengar pada malam ini mendapat manfaat daripada sesi perkongsian pada malam ini. Dan saya juga ingin minta maaf pada mereka yang bertanya soalan. Saya dekat chat ada 8, 9 dan tu di dalam IG ada another 6 ke 5. Mungkin saya boleh paskan kepada kedua-dua author ni untuk jawab atau kita lihat bagaimana. Saya minta maaf kerana terdapat bertanya. Jadi insyaAllah sekiranya anda ingin dengar balik live ini, boleh dengar di podcast kita. Dan sekiranya anda suka dengan konten pada malam ini, anda boleh dapatkan online course Aiman Amri yang bertajuk Are You Sad? Cara untuk menguruskan stres dan anxiety dalam kehidupan. Boleh dapatkan di www.imanplus.com dengan harga RM33 dengan menggunakan voucher code Aiman Amri. Anda akan dapatkan harga diskaun RM5 menjadi RM33 di www.imanplus.com. Akses seumur hidup, boleh tengok bila-bila masa seumur hidup, sampai ketua pun boleh tengok Are You Sad? Dan juga sekiranya anda ingin mendengar Aiman Azlan bercakap tentang passion and purpose, defining yourself through passion, through purpose, boleh dapatkan online course yang bertajuk Rising Bravely. Beliau ada salah seorang speaker, among others kita ada Gisnina, kita ada Ustaz Asrizal, kita ada Aisyah Syahira bercakap tentang bagaimana untuk rise bravely setelah kita mengalami pandemik pada tahun 2020. Tapi it's timely juga kita approaching a new year to 2022, bagaimana kita ingin menghadapi cabaran yang kita tidak tahu 2022 ini akan berikan kepada kita. Jadi sehingga itu saja. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi IG Live, pada sesi Twitter Space yang akan datang. Saya Zuma Ali dari Iman Plus yang mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar sehingga ke hujung rancangan, kepada Aiman Azlan, kepada Aiman Amri sudi meluangkan masa pada malam ini. Terima kasih kerana tuning in dan insyaAllah kita bertemu lagi pada masa hadapan. Aiman Amri, Aiman Azlan, kita akan bertemu lagi dalam satu sesi yang sama lagi. Korang berdua memang
crazy, I don't know. Betul, kalau panggil Hazrin, saya tak tahu. I'm not sure what's gonna happen. Tapi I like to see what's gonna happen with you guys three on the same screen. Terima kasih dan selamat petang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod How to Live in an Anxious World ini ialah kerjasama antara Iman Plus, Aiman Amri dan Aiman Azlan. Aiman Amri atau nama pena Aiman Psychology ialah mental health advocator yang aktif menyebarkan kesedaran kesihatan mental kepada rakyat Malaysia. Beliau ialah seorang penceramah dan penulis buku yang mendidik masyarakat mengenai ilmu psikologi melalui ceramah, media sosial dan penulisan di laman webnya aimanpsychology.com. Beliau boleh ditemui di Facebook Aiman Amri, Aiman Psychology dan di Instagram dan Twitter dengan handle @aimanpsychology. Aiman Azlan pula ialah seorang youth mentor yang aktif memberikan khidmat nasihat dan bimbingan terutama kepada para remaja. Beliau juga ialah seorang penulis buku dan penceramah di laman web beliau aimanazlan.com. Beliau boleh ditemui di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan handle @aimanazlan90. Episod How to Live in an Anxious World ini ialah sebahagian dari siri podcast Iman Plus yang bertajuk Perasaan Apa Ni? Podcast ini boleh didapati di Spotify Iman Plus dan juga YouTube Iman. Jangan lupa untuk subscribe Iman Plus untuk mendapatkan perkembangan episod terbaru. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai podcast ini dan produk-produk lain Iman Plus di media sosial Iman Plus @imanplus.com di Instagram dan Twitter dan Iman Plus di Facebook. Subscribe newsletter Iman Plus dan layari online kos terbitan kami di imanplus.com pada hari ini. Sehingga episod yang akan datang, jaga diri dan jumpa lagi.